Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Selagi berita menggempakan terkait dengan individu yang digelar sebagai kaki fitnah nombor 1 di dalam negara kita. Tidak lain tidak bukan Papa Gomo sekali lagi ditahan dan disiasat. Kerana apa? Kerana dikatakan menghina penjawat awam, iaitu polis di Raja Malaysia dan juga ketua polis negara. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda perkembangan kenyataan media ini berkaitan dengan Papa Gomo. Dinyatakan polis telah merakam keterangan Papa Gomo kerana didakwa menfitnah IGP dan juga polis di Raja Malaysia. Jadi itu antara penyebab kenapa sekali lagi polis telah mengambil dan merakam keterangan blogger Wan Muhammad Azri Wanderis ataupun lebih dikenali sebagai Papa Gomo berhubung dengan kenyataan yang mengandungi unsur fitnah dan mengaitkan kehormatan Ketua Polis Negara dan juga pasukan keselamatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, keterangan Wan Muhammad Azri diambil pada jam 3 petang semalam di Balai Polis Setapak. Dan sebanyak 37 soalan telah diajukan dan rakaman percakapan selesai pada jam 4.05 petang tadi, katanya ketika dihubungi. Beliau berkata ketika kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955, Seksyen 500 dan 504 Kanun Keseksaan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Razaruddin juga berkata keterangan daripada lelaki terbabit diambil selepas pihaknya menerima laporan berhubung video menerusi akaun YouTube milik Papa Gomo pada 15 Disember yang lepas. Dan menerusi video itu pada minit ke-31, Wan Muhammad Azri melontarkan perkataan dan memberi gambaran mengaitkan serta fitnah terhadap Ketua Polis Negara Razaruddin dan juga pasukan polis selain mengaitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan yang lain, Razaruddin berkata polis telah merakamkan percakapan aktivis dan pereka grafik Fahmi Reza hari ini untuk siasatan karikatur serta kenyataan berbau memperlekehkan perlantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Beliau berkata siasatan dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan proses itu berlangsung di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada jam 8.15 pagi dan berakhir kira-kira sejam kemudian. Polis berkata menerima laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berkaitan dengan kenyataan yang dimuat di Facebook lelaki terbabit semalam. Ia berkaitan dengan karikatur dan juga kenyataan yang dipercaya dimuat naik untuk mengkritik, menghasut dan cuba membangkitkan kebencian dan provokasi terhadap beliau, iaitu Musa yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, katanya. Razaruddin berkata karikatur dan kenyataan itu dilihat menyentuh isu 3R, Raja, Kaum dan Agama serta mampu mengganggu keselamatan dan juga keharmonian negara. Jadi itu antara perkembangan lain berkaitan dengan isu perlantikan Musa Aman. Dan kenapa sebenarnya perlantikan Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah, TYT Negeri Sabah ini mendapat kecaman khususnya daripada pihak pembangkang, pihak yang tidak bersetuju, yang tidak suka dengan Musa Aman dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang agak-agak mengejutkan kita sahabat semua. Jadi dengan itu sebenarnya saya ingin memberikan sedikit pencerahan. Dalam satu kenyataan media, Musa Aman bebas, semua dakwaan rasuah adalah zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dan kenapa pula hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba disalahkan. Malah ada yang mengatakan reformasi sudah jadi reformati. Dulu kata lawan rasuah, hari ini orang yang mereka dulu kata perasuah dapat jawatan. Orang yang mereka panggil perasuah boleh jadi timbalan Perdana Menteri, boleh pegang JLC, boleh jadi TYT Negeri. PMX ialah Perdana Menteri yang paling hipokrit, kata warga maya yang membuat kenyataan di media sosial. Tapi mungkin mereka lupa sahabat semua bahawa yang menghapuskan dan membebaskan Musa Aman ini Perdana Menteri ketika itu adalah Muhyiddin Yassin semasa kerajaan PAS dan juga Bersatu. Kerana kita tahu mereka cuba mengangkat Musa Aman sebagai pemimpin di Sabah pada ketika itu. Dan kerana itulah dengan segera kesalahan pendakwaan terhadap Musa Aman itu digugurkan ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi sekali lagi
Pelantikan Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11 berkuat kuasa 1 Januari 2025 mencetuskan semula perdebatan mengenai tuduhan rasuah lampau dan pembebasan pada tahun 2020. Pembangkang menyalahkan Perdana Menteri kerana dahulu beliau yang paling menentang pembebasan Musa. Kumpulan itu cuba mengaitkan pelantikan Musa ada kena-mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam isu pelantikan Musa Aman sebagai Tiwati Sabah ini pula, Perlembagaan Sabah, iaitu Perlembagaan 1, Perkara 1 dalam kurungan 1 Perlembagaan Sabah jelas menyatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiada peranan dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi urusan pelantikan. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab penuh Ketua Menteri Sabah. Jadi di situ jelas disebut pelantikan adalah atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong, tetapi selepas berunding dengan Ketua Menteri. Musa Aman pada awalnya didakwa semasa pemerintahan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri semasa dalam kerajaan PH. Namun, pembebasan berlaku selepas Muhyiddin Yassin, kerajaan PAS dan Bersatu mengambil alih kuasa pentadbiran. Dan sementara itu, seorang penyokong pro kerajaan membidas Presiden muda Amira Aisyah yang mendakwa reformasi kini sudah menjadi reformati kerana pelantikan tersebut. Dia nak bangkit soal Musa Aman rasuah, tapi Musa Aman dibebaskan dari semua 46 rasuah yang dihadapnya bila, iaitu tahun 2020. Zaman siapa jadi kerajaan? Zaman PAS dan Bersatu menjadi kerajaan. Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Ya, jadi adakah itu salah Datuk Seri Anwar Ibrahim soalnya? Jadi kita tahulah sahabat semua, mereka ni semua mau tunjuk hero, mau tunjuk hebat. Ya, apa-apa pun sekarang ini semua yang berlaku semuanya salah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, sedangkan bila zaman Muhyiddin dia dah dibebaskan dari semua tuduhan rasuah, jadi apa masalahnya dia dilantik oleh YDP yang di-Pertuan Agong sebagai Tiwati Sabah di zaman Madani ini? Sebab pada asasnya dia tak ada kes rasuah dah, kata Rajib Gelap 2. Itu antara jawapan balas ya daripada warga maya terhadap kenyataan-kenyataan pemimpin daripada Parti Muda ini yang cuba menyalahkan Perdana Menteri kita kerana kononnya melantik seorang yang pernah didakwa ya adanya skandal rasuah dan sebagainya. Tetapi sebaliknya sahabat semua, yang membebaskan Musa Aman ini adalah ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kerajaan pada ketika itu adalah kerajaan di bawah pentadbiran Parti PAS dan juga Bersatu, iaitu Perikatan Nasional. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim pula yang disalahkan? Betapa hebatnya mereka menunggang isu populis seperti ini. Dan akhirnya mau cuba untuk membina naratif yang kononnya yang bersalah adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya yang menasihati, yang menyokong pelantikan Tiwati Sabah ini Perdana Menteri. Sedangkan jelas lagi bersuluh di dalam Perlembagaan Sabah Perkara 1 dalam kurungan 1 jelas dinyatakan bahawa yang bertanggungjawab menyokong, menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Tiwati Sabah adalah Ketua Menteri. Tidak ada satu pun dalam Perlembagaan Sabah menyebut bahawa Perdana Menteri ataupun Kerajaan Persekutuan yang campur tangan ataupun harus memberi nasihat ataupun menyokong. Tidak ada sahabat-sahabat semua. Semuanya adalah atas keputusan Kerajaan Sabah itu sendiri. Okay? Dan yang senang kita katakan adalah Ketua Menterinya sendiri yang menasihati, yang menyokong dan juga mencalonkan individu sebagai calon TYT. Jelas. Tapi pihak pembangkang ini kita tahulah sudahlah peranan mereka membangkang, tapi melebih-lebih dengan fitnah, membina naratif buruk dan sebagainya, menghasut, menfitnah. Jadi apa yang saya boleh panggil sebagai politikus, sebagai orang politik, mereka ini adalah politikus sampah masyarakat, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.